Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bertakluk ia menyendiri memboleh sifat ma'ani berdiri. Ayat 65 surah Ghafiri itulah nakli jika dicari. Alhamdulillah kita sambung semula pengajian Tauhid yang mana kita guna kitab Risalah Al-Ampariyah fi Nazmi Tauhid pada pantun sifat 20. Kita sambung tajuk, masih lagi dalam tajuk sifat hayat. Sifat hayat, iaitulah bait yang seterusnya, tidak bertakluk ia menyendiri, memboleh sifat ma'ani berdiri. Ayat 65 surah Ghafiri itulah nakli jika dicari. Baik, tidak bertakluk ia. Tidak bertakluk ia menyendiri. Maknanya sifat hayat ni, sifat hayat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat, dia hidup tidak mati. Dan sifat hayat ni dia satu sifat yang tidak bertakluk. Sifat yang tidak ada fungsi. Selain daripada dia hanya berfungsi sebagai sifat. Baik, maknanya sifat-sifat ma'ani ni yang mana dibahagikan oleh para ulama. Sifat ma'ani ni ada 7 mengikut pandangan Asy'ariyah. Ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani ni merupakan sifat ma'ani ni merupakan sifat yang mempunyai takluk, yang mempunyai fungsi. Mana sifat yang ada fungsi dalam sifat kategori sifat ma'ani, kecuali satu sifat yang tidak ada takluk, iaitulah sifat hayat. Sifat hayat sifat yang tak ada takluk, atau makna tidak bertakluk ia. Sifat hayat ni ia menyendiri. Ia ni dia boleh guna dua tu. Tidak bertakluk ia, lepas tu ia menyendiri, dia guna 2 kali tu. Ia menyendiri mana ia menyendiri, mana sifat hayat ni merupakan satu-satunya sifat yang tidak bertakluk kepada sesuatu. Itu mana menyendiri. Kita cakap, kita bahas secara akliyah, dia panggil. Secara akliyah, 6 sifat lagi. 6 sifat campur dengan sifat hayat dia 7. Okey. Yang 6 tu, yang sifat 6 sifat qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, 6 tu mempunyai takluk. Hayat tidak mempunyai takluk, sedangkan dia berada di dalam kategori sifat ma'ani. Dia saja yang tak bertakluk. Hak lain pakat takluk belaka, dia tak. Gitu. Itu mana ia menyendiri. Mana sifat hayat satu-satunya sifat ma'ani yang tidak mempunyai takluk. Dia macam ni lah, macam kita kata, kita ambil contoh bandingan kita ni untuk kita nak faham. Untuk kita nak faham. Baik, kita kata kita ada mata. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada mulut, lidah, kita ada zakar, ada faraj, kita ada perut.
Anggota-anggota kita ni, tubuh badan kita ni, Allah Ta'ala jadikan tubuh badan kita ni dia panggil zat. Kemudian dalam tubuh badan kita ni, kita mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Tapi sifat kita Allah Ta'ala terjemahkan melalui anggota. Sifat penglihatan, dia panggil panca indera. Kita panggil panca indera. Panca indera penglihatan kita diterjemahkan dengan mata. Mana sifat penglihatan yang ada pada zat kita terletak di mata. Itu dia panggil sifat panca indera kita, penglihatan. Kemudian apa fungsi sifat penglihatan kita? Fungsi dia melihat. Ataupun kita kata nampak. Tu. Kita terjemuh mata. Mata ni fungsi dia apa dia? Melihat. Fungsi dia kerja dia tengok. Tu. Kerja mata ni Tuhan jadikan mata kepada kita untuk kita tengok. Bila tengok nampak lah. Tu panggil takluk. Telinga. Allah Ta'ala jadikan sifat pendengaran yang ada pada zat kita, pada batang tubuh kita ni, iaitu diterjemahkan dengan telinga. Dengan mana sifat pendengaran kita Allah Ta'ala jadikan di telinga. Maka fungsi telinga tu yang ada sifat pendengaran tu, fungsi dia apa dia? Fungsi dia mendengar. Itu panggil takluk. Fungsi dia mendengar. Begitu juga apa dia? Lidah. Lidah ataupun mulut. Ada lidah. Lidah ni apa fungsi dia? Sifat perkata. Sifat perkata yang ada di lidah kita kata. Ada di hati sebenarnya. Tapi melalui lidah ni kita boleh bercakap. Fungsi dia bercakap. Itu dia panggil takluk. Allah Ta'ala jadikan sifat riang di tubuh kita. Riang ni umum. Ada. Kemudian terjemahkan. Mana kekuatan yang ada pada diri kita ni, dia terjemahkan dengan apa? Tangan. Tapi tu kalau nak kuat kak. Buat tangan tu. Tapi tu bila tunjuk kuat kak orang buat tu. Tu kuat tu. Tangan ni diterjemahkan dengan sifat kudrah. Dia panggil. Maka fungsi tangan ni apa dia? Mengangkat, memegang, macam-macam lah. Fungsi dia banyak lah. Tumuk kan apa kan tak. Itu mana menterjemahkan kepada kekuatan kita di tangan. Kalau tengok lumpuh, mentah dah tak kuat dah, tangan tak nak akit dah. Tak. Nak tengok dia ni kuat ke tak kuat, pegang tangan. Jatuh. Tak larat dah. Dia tak akit kaki dah, dia akit tangan. Nak abang kata, sifat kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada anggota kita ni diterjemahkan dengan tangan. Kemudian kaki, macam juga kekuatan juga kaki ni. Tapi fungsi dia berlari, berjalan, sepak dan sebagainya. Ni menanggung tubuh badan kita ni. Itu dia panggil apa? Dia panggil fungsi, kudrat takluk. Adapun sifat hayat hidup kita ni, sifat hayat yang ada pada kita ni, dia fungsi apa? Dia tak ada fungsi. Dia hanya sekadar sifat. Yang ada sifat tu kita boleh hidup. Begitu juga Allah SWT, dia mempunyai sifat hayat. Dia hidup tak mati. Sifat hayat ni dia menyendiri, tidak bertakluk. Tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi yang lebih daripada sekadar dia sifat yang ada di zat. Tapi walaupun sifat hayat ni sifat yang tak berfungsi, tapi memboleh sifat ma'ani berdiri. Memboleh sifat ma'ani berdiri. Mana apa? Makna sifat hayat ni satu sifat yang penting lah. Mana kata? Satu sifat yang dengan sebab ada sifat hayat ni lah, sifat-sifat ma'ani yang lain ada di zat. Boleh ada di zat. Secara akliah kita fikir. Tak? Mana sifat, kalau satu zat tu, sesuatu zat itu dia tidak bersifat dengan sifat hayat, sifat lain tak boleh ada di dia. Sifat lain tak boleh ada. Kita kata apa? Kita letak rimau. Rimau. Kita ambil contoh rimau.
Rimau ni cengih kuat tak. Dia ligan apa binatang, usa ke apa ke, besar pada dia. Dia tangkap, dia tokok tu, dia heret. Wih, kalau kita nak akik tak larat seorang kita dah. Dia boleh heret sekok dia. Boya duduk dalam sungai, dia terjun boleh tokok naik. Tu. Dia kuat, cengih, karang. Tapi kalau rimau tu mati, rimau tu mati, tak ada sifat hayat, mana mati? Ada tak? Cengih dia saat ni. Ada tak? Kekuatan rimau saat kegagahan ni ada tak? Tak lah, tak ada lah. Tak, kita pun tak takut lah. Mati dah tak takut lah. Cuba hidup tak? Nak duduk kurung dalam zoo pun nak pergi dekat tu. Takut tu. Takut sebab apa? Kita tahu dah. Saya kalau kupi tu takam mampu aku. Dia cekuk tu kita tak larat lawan dengan dia. Dia kuat lagi. Mana sifat kekuatan ada pada dia, keberanian, kecengihan dia ada pada dia. Sebab apa? Sebab dia hidup. Itu makna sifat hayat ni sifat yang membolehkan sifat-sifat lain ada di zat. Begitu juga kita ni. Ada. Kita kata seorang tu dengan kekuatan dia, dengan keberanian dia, dengan kealiman dia. Ada. Doktor kan. Kata doktor pandai lah. Doktor ni lu dapat label doktor ni memang orang yang pandai lah. Pakar lah. Tak kira doktor hospital kan, doktor dalam ilmu falsafah kan, dalam apa dia boleh sijil falsafah semua tu. Orang yang hebat, orang yang alim lah. Tapi bila mati alim tak? Alim lagi? Dah. Tok Guru mati, kita tak telefon dah, tak pergi tanya dah. Tok Guru nak tanya kat ni. Ni apa hukum dia ni? Korang mati dah, tak tanya dah. Apa tak tanya? Apa kita tak tanya dia? Sifat ilmu tak ada dah dia. Habis dah. Habis tu Tuhan kata, Nabi kata, Tuhan nak hilangkan ilmu, nak cabut ilmu ni, bukan dengan cabut tarik sifat ilmu tung keluar jadi bodoh. Dah. Itu nampak Tuhan matikan ulama. Nak hilangkan ilmu ni dengan dimatikan ulama. Nak panjanglah hadis tu. Mana ni kita tak bahas lah hadis tu, cuma abang kata bila ada sifat hayat tak ada di suatu zat tadi, dia akan mati. Bila dia mati, sifat-sifat lain tak akan ada di dia. Begitu juga kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dia ni dia bersifat dengan hidup, bersifat dengan sifat hayat. Sifat hayat tu dia tak ada fungsi, tapi dengan ada sifat hayat tu lah, dari segi akliyahnya, sifat-sifat lain boleh ada. Sifat kudrat ada di zat Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala hidup. Sifat iradat ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Sebab apa? Sebab dia hidup. Sifat ilmu ada di zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia hidup. Dia bersifat dengan sifat hayat. Sifat pendengar, sifat penlihat, sifat berkata boleh ada di zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia hidup. Sebab itu Tuhan ni yang nak dikatakan Tuhan ni kena hidup. Kalau tak hidup, mana boleh dikatakan Tuhan? Kalau kita kata juga sesuatu benda tu sebagai Tuhan, sedangkan dia tak hidup, orang panggil apa? Orang panggil sesak. Sesak sungguh-sungguh, sesak yang nyata. Sebab apa? Tak. Maknanya berlaku penafian sungguh terhadap sesuatu yang tak hidup dikatakan Tuhan. Seperti berhala tu. Tok-kong berhala dianggap oleh orang kafir sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ditentang oleh para nabi dahulu dan juga para nabi-nabi zaman dulu dan nabi zaman kita, Nabi Muhammad SAW ditentang. Sebab apa? Sebab dia tak hidup. Bila berhala tu tak hidup, pasal apa hampa pergi dakwa kata Tuhan? Sebab apa? Sebab apa dia nafikan benda yang tak hidup bukan Tuhan? Ditolak. Ditolak secara akliyahnya benda yang tak hidup bukan Tuhan. Kalau hampa kata Tuhan juga memang dhalalun mubin. Attakhidhu asnaman alihah. Adakah patut kamu menjadikan berhala-berhala tu alihah sebagai Tuhan? Adakah patut? Istibam ingkari panggil. Mana apa? Tak patut. Pasal apa tak patut? Dia tak hidup. Kerakung. Kerakung untuk kerakung. Walaupun rupa macam orang, rupa macam-macam lah.
Tak dikatakan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak hidup. Awak tak hidup tak boleh kata Tuhan. Kalau dia tak hidup, tak bersifat dengan sifat hayat, dia tak ada lah sifat-sifat lain. Sifat apa? Sifat kudrat tak ada. Sifat iradat tak ada. Sifat ilmu tak ada. Sifat samak tak ada. Sifat basar tak ada. Sifat kalam tak ada. Sebab sifat-sifat tadi ni, 6 sifat tadi, 7 sifat makna ni, sifat ketuhanan dia panggil. Mana bila kita nak kata, hak tu Tuhan lah tu, dia tu Tuhan tu. Dia mesti kena ada 7 sifat ni. Dan 20 tu kena ada lah, tapi kita fokus tentang ni tu. Kita fokus tentang 7 ni. Hak 5 macam tu juga. Sifat salbiah apa semua kena ada. Sebab apa? Sebab bila dikatakan Tuhan, dia ni, zat yang dikatakan Tuhan ni, dia tidak berhajat kepada apa siapa pun. Dan semua benda kena berhajat, bertumpu kepada dia. Faham tak? Tuhan ni apa dia Tuhan? Yang disembah. Ilah ni mana? Al-Ma'bud. Yang disembah. Apa maksudnya sembah? Yang ditumpukan, yang diberhajatkan kepadanya. Sebab itu Allahu Samad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Apa Samad? Samad ni mana? Dia tidak berkehendak kepada siapa-siapa, Allah tu. Dan kesemua yang lain berhajat kepada dia, bergantung kepada dia, tak boleh lepas. Bila dikatakan Tuhan tu, dia tak berhajat kepada apa-apa, dia tak bergantung kepada siapa-siapa pun, dan kesemua benda kena bergantung kat dia, dia mesti kena apa? Dia mesti kena apa? Dia mesti kena berkuasa. Kalau dia tak berkuasa, macam mana kita nak bergantung ke dia? Betul tak? Macam mana kita nak berhajat ke dia? Dia mesti apa? Dia mesti boleh menentukan, bersifat dengan iradat. Kalau dia tak menentukan, siapa nak berhajat ke dia? Dia mesti kena ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, siapa nak bergantung ke dia? Terus sama-sama kita pun dengan orang bodoh, kita duduk bergantung dengan barat. Orang gila kita nak berhajat dia. Tak ada. Lebih bagi Tuhan. Mesti Tuhan ni bersifat dengan sifat tadi. Mana nak bersifat dengan sifat makni 6 sifat tadi, boleh tak kalau zat tu tak hidup? Yang kita kata dia tu Tuhan, dia tak hidup, boleh tak? Tak boleh, sebab tak bersifat dengan sifat yang 6 tadi ni. Kalau tu bukan Tuhan lah. Pi kata juga Tuhan, dhalalim mubin, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat engkau dan kaum-kaum engkau berada di dalam kesesatan yang jelas, yang nyata. Sesat sungguh-sungguh. Itu bukan sesat dengan keraguan, sesat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab jelas. Benda yang tak hidup hampa pi kata Tuhan. Sebab apa? Sebab bila dia tak hidup, dia tak bersifat dengan sifat yang lain. Nak benda mati, dia tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka ketika itu, ketika dia benda tu, yang dikatakan Tuhan tu, dia tak hidup, tak bersifat dengan sifat-sifat makni lagi, maka dia berhajatlah kepada benda yang lain pula. Dia berhajat kepada yang lain. Bukan yang lain berhajat ke dia. Kalau begitu, setiap perkara yang bersifat berhajat kepada yang lain, tu bukan Tuhan tu. Tu bukan Tuhan. Kalau pergi kata juga tak betul. Nampak tak? Tu dia panggil sifat hayat. Dia, walaupun dia tidak satu sifat yang tidak berfungsi, tetapi dia merupakan satu sifat yang membolehkan sifat-sifat ma'ani berdiri. Mana sifat-sifat ma'ani dan juga sifat-sifat yang lain ada di zat tersebut. Itu syarat. Dia panggil syarat seolah-olah satu syarat. Nak dikatakan Tuhan ni mesti bersifat dengan sifat yang hidup, membolehkan sifat-sifat lain-lain ada di zat tadi. Kalau tidak, tak ada sifat-sifat yang lain, sifat makna yang lain, maka tidak dikatakan Tuhan. Maka Tuhan ni mestilah dia bersifat dengan sifat hidup, sifat hayat, bersifat dengan sifat penghidup, dia hidup tidak mati. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Tidak bertakluk ia menyendiri
memboleh sifat ma'ani berdiri. Habis tu kita tengok ayat tadi dia bagi kisah Nabi Ibrahim lah, dengan Namrud tu. Kalau kita tengok ketika mana Nabi Ibrahim dia katok berhala-berhala Namrud. Yang ada di tempat ibadat mereka tu. Dia hajak Nabi Ibrahim, jom kita pergi sambut perayaan. Sambut perayaan di luar kawasan lah. Dia tak mampu, dia demam, dia kata dia demam. Lepas tu dia pun dah buka keluar habis, dia pergi katok habis semua tu. Dia ambil kapok ada katok tu tersangkut di berhala Fa'. Lepas tu Pak Nu balik kau tengok, habis dia Tuhan kita habis kena katok. Kena katok Tuhan, kena katok teruk. Tuhan kena katok. Lepas tu siapa katok ni? Namrud tanya. Lepas tu adalah kalangan depa yang duk cerita tu. Adalah dia kata seorang tu dia ni duk protes, duk kritik Tuhan kita ni. Duk kata Tuhan kita tak betul, pasal ni bukan Tuhan batu lah apalah dah. Siapa dia? Nama dia Ibrahim. Habis panggil mai ni. Panggil. Boleh pergi panggil tu cukup lah pergi buat surat waran tangkap. Tak? Ditangkap Ibrahim. Pergi jumpa. Bahal tu. Hang katok kan ni Ibrahim. Doa dia kata. Tu katok tu. Tengok kapak tu di tengah dia tu. Tak siap tanya dia. Dia bercakap. Tanya tu. Tok Kong tu. Hafak tu. Kalau dia boleh cakap. Tu. Dia pun terfikir macam mana. Nak tanya. Dia kata cakap. Dia tak boleh cakap. Hampir bersembah dia apa? Dia kata Tuhan buat apa? Dia nak pertahan diri pun tak boleh. Tuhan apa macam tu? Ini araka apa dah? Dia pun tu bakal sengak tu kau. Dia berhujah Ibrahim dengan Namrud tu. Bakal sengak. Betul juga Nabi Ibrahim kata ni. Tak, semua bakal sengak, bakal tengok. Betul juga tu sembah. Kalau Tuhan takkan dia tak tahan diri dia, Tuhan apa bakal pecah habis. Tu. Dah kata Tuhan mesti boleh cakap. Tanya, tu tak boleh. Memang tak boleh tanya pun, depa pun tahu tu tak boleh cakap. Mana ada Tok Kom dia bercakap. Tapi duk pergi kata kat Tuhan. Tu kata sesat yang nyata. Mana apa? Mana Tuhan ni dia mesti hidup. Tu. Lepas tu nak hidup macam mana tu jangan tanya. Tak ada penjelasan dalam Quran. Hidup bergerak kan, naik turun kan, makan nasi ke apa, tak ada, jangan nak tanya tu. Lepas habaq dah mana Allah Taala hidup. Sudah Allah Taala hidup, dia tak mati. Hakikat dia wallahu alam. Cuma kita tolak dia hidup. Allah Taala hidup ni bukan macam kita hidup. Kita hidup ni ada bergerak, ada diam, ada makan, ada minum, bernyawa apa semua, roh semua tu. Tak macam tu. Habis. Ayat 65 surah Ghafiri itulah nakli jika dicari. InsyaAllah minggu depan kita masuk bahas dalam dalil. Dalil sini yang saya bawa dalam kitab ni ada dua dalil, dalil nakli dan dalil akli. Dua-dua saya bawa. Sebab apa? Nak menyatakan bahawasanya sifat 20 ni bukanlah sekadar akal yang mana dipromok oleh golongan-golongan yang kontra dengan sifat 20 ni. Dia kata sifat 20 ni ambil daripada falsafah. Falsafah apa cik? Ambil dari Quran cik. Jangan duk tuduh ikut dan. Tu hak Mu'tazilah. Mu'tazilah tu sungguhlah ambil dari falsafah. Sebab mereka menggunakan semata-mata dalil akal. Dalil akal yang mana yang menyanggah dengan Quran, yang menyanggah dengan dalil akal, dia bertolak. Itu Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah ni dia ambil juga dalam akal ni sebagai untuk nak menguatkan, nak memahami akal kita. Hak mana dalil akal yang dibawa oleh Mu'tazilah daripada falsafah tu yang berlari dengan Al-Quran, Asy'ariyah dia tolak. Dia ambil hak betul. Akal ni kita kena guna, bukan hanya semata-mata Quran saja. Dalam Quran sendiri pun suruh kita berfikir. Nak kisah Ibrahim tadi pun tu dia panggil falsafah. Cara nak berdalil menggunakan akal. Tidaklah kesemua dalil akal ni ialah falsafah. InsyaAllah minggu depan kita bahas. Wallahu alam. Allahumma aftah alaina futul arifin wa asli arzaqana wa nir qulubana wa sudurana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi bil alamin.